Welcome back to my channel. Akak Purdah is here. Terima kasih sebab sudi singgah ke channel ni. Jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit notification bell supaya korang tak terlepas video-video yang menarik. Macam biasa, dah halalang korang singgah, korang stay lah sampai habis, okay? Jadi kisah yang Kak Purdah nak sharekan hari ini adalah kisah yang dikongsikan oleh salah seorang penulis Facebook yang bernama Ben Jamali tau. Dan kisah ni ditulis sendiri oleh beliau. Katanya lagi, pengalaman ini adalah pengalaman yang benar dan juga merupakan satu peristiwa hitam yang tak dapat dilupakan. Okey, disclaimer awal-awal, untuk korang yang rasa korang nak percaya, korang boleh percaya untuk cerita ni. Kalau kata korang tak nak percaya pun tak ada masalah, korang boleh anggap sebagai satu hiburan. Untuk link sumber asal macam biasa Akak Purdah akan sharekan dekat link description di bawah. Dan macam biasa juga, kalau korang nak explore, baca sendiri cerita ni, korang boleh straightforward kepada Facebook. Tapi kalau korang malas, korang dengar je, okay? So, jom kita start. Untuk memudahkan penceritaan, Akak Purdah akan tukarkan nama pencerita ni kepada watak Azmi. Azmi ni cakap dekat dalam rumah dia ada satu patung yang bernama Leni tau. Yang mana patung ni sebenarnya dihadiahkan oleh kawan kepada isteri dia sendiri sewaktu hadiah hari jadi anak yang ketiga beliau yang bernama Shah. So kiranya nama Leni tu diberikan sempena dengan nama owner yang menghadiahkan patung tersebut. Jadi Azmi ni cerita, memang anak patung Leni ni memang sangat comel tau. Rambut dia ada ikal-ikal sikit, persis sama macam anak ketiga dia yang bernama Shah tu. Kalau patung tu dibaringkan, dia punya mata pun akan tertutup. Dan kalau kata ditegakkan ataupun bagi dia bersandar ke, bagi dia menegak ke, so mata patung Leni tu akan terbuka. So dia spesies patung yang macam tu lah kan. Kalau korang pernah melalui zaman-zaman childhood dulu, ini adalah patung biasa yang kita jumpa dekat pasar raya. Dan Akak Purdah yakin mungkin ada juga di antara kita yang pernah memiliki patung-patung yang jenis macam ni. Tapi kan yang paling tak boleh belah tu kan, Azmi ni cakap patung ni kalau kita tepuk badan dia, dia akan menghasilkan bunyi rengekkan suara kanak-kanak yang ketawa. Kalau Akak Purdah lah kan, Akak Purdah seram lah kalau ada patung yang macam tu. Dengan keistimewaan yang dimiliki oleh patung bernama Leni ni, membuatkan anak dia Shah ni sangat sayang dengan patung tu. Senang cerita, dia pergi mana-mana semua dia bawa patung tu. Kecuali waktu tidur je Leni tu tak dimasukkan sekali dalam bilik. Kira-kira 2 bulan selepas daripada hari jadi anak ketiga Azmi ni yang bernama Shah ni, adalah satu malam ni Azmi cakap dia terjaga daripada tidur disebabkan oleh rasa haus tau. So dia pun buka lah pintu bilik dia untuk pergi minum air lah. Dia kan dahaga. Waktu tu lebih kurang dalam pukul 2 macam tu lah. Bila dia buka pintu, dia nampak patung Leni ni terbaring tau dekat depan kamar bilik dia dengan isteri dia. So Azmi ni dia risau lah kan. Dia takut nanti kan anak patung tu terpijak oleh anak-anak dia ke, terpijak oleh isteri dia ke. Dia pun angkat lah anak patung tu. Dia bawa pergi dekat ruang tamu. Dia letakkan dekat atas sofa secara bersandar. Lepas tu dia pergi ke dapur. Dia pergi minum air. Tapi bila dia sampai balik dekat depan pintu bilik dia, dia nampak si patung Leni ni masih terbaring lagi dekat hadapan pintu bilik dia macam tadi tau. So Azmi ni dia dah mula rasa pelik lah. Bukan ke dia dah alihkan patung tu tadi, tapi disebabkan waktu tu tengah malam dan dia rasa macam mungkin dia ni masih mamai lagi, masih rasa mengantuk. So dia fikir macam kejadian yang dia buat awal tadi tu, waktu dia alihkan patung Leni tu, dia fikir benda tu jadi tak jadi je lah. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Sebab dia fikir mungkin dia mamai lagi waktu tu. Lepas tu Azmi ni dia ada cerita lagi tau. Ada satu pagi ni tiba-tiba ada seorang anak kecil masuk dekat dalam bilik dia. Dan bila dia amati wajah kanak-kanak tersebut, sebiji muka dia macam si patung Leni tu. Dan gadis tu menghampiri si Azmi tau, sambil mengeluarkan satu ketawa yang agak ngeri. Dan bunyi suara rengekkan tu adalah bunyi suara rengekkan yang sama yang dikeluarkan kalau kita tepuk badan si patung Leni tu. Lepas tu dia tanyalah, siapa ni? Dan serentak dengan itu juga, dia punya mata terbuka dan rupa-rupanya dia bermimpi sahaja yang tadi tu. So bila dia cuba melelapkan semula mata dia, tiba-tiba dia terdengar lagi sekali suara rengekkan yang sama. Kali ni betul-betul dekat telinga dia. So dia macam, aku ni mimpi lagi ke?
Dia cuba untuk tampar-tampar lah dia punya pipi tu kan, sebab nak menandakan dia ni mimpi ke ataupun benda ni reality. Dan yes, memang rasa sakit dan waktu tu dia sedar yang dia tidak bermimpi. Dan waktu tu dia tengok dekat jam dinding pukul 3.15 pagi. So dia fikir takkanlah anak-anak dia tak tidur lagi kan pada waktu tersebut, dan takkan nak main dengan anak patung tu. Lagipun sejak Azmi bangun daripada tadi, dia tak ada langsung tahu bunyi suara anak-anak dia main macam biasa. Lepas tu si Azmi ni dia tengok isteri dia dekat sebelah. Awalnya dia rasa macam nak kejutkan isteri dia. Yelah, kalau boleh biarlah apa yang dia saksikan, apa yang dia dengarkan ni dapat didengari sekali oleh wife dia ni lah. Tapi bila dia fikir balik, dia risaulah pula kalau kan jadi apa-apa kan, histeria ke kan, meracau-racau ke. So dia batalkan niat tu. Dan tiba-tiba bunyi suara rengekan daripada patung Lenny tu sekali lagi bergema tau. Kali ni untuk kali yang ketiga. Si Azmi ni pun terus bangun, dia buka pintu bilik dan dia tengok waktu tu keadaan dekat ruang tamu memang sangat gelap dan tiba-tiba bunyi tu hilang. So si Azmi ni dia buka lampu sebab dia nak cari patung Lenny ni. Dia macam tak puas hati lah kan. Dia cari dekat celah-celah sofa. Dia tengoklah, dia angkat satu persatu sofa dan akhirnya dia terjumpa juga patung Lenny yang terhimpit di antara dua sofa dekat tengah-tengah tu. Jadi masa Azmi ambil patung tu, dia tengok betul-betul tahu dekat mata patung Lenny tu. So dia tengok masih lagi mata patung, mata arca tau, bukannya mata manusia yang boleh mengeluarkan suara rengit kan. Lepas tu si Azmi ni pun diletakkan semula patung Lenny tu bersandar dekat atas sofa dia dalam keadaan tegak lah sambil mata dia terbuka. Jadi keesokan harinya tu Azmi bangun, lepas tu dia terdengar bunyi percikan air tau daripada dalam bilik mandi dia lah. Lepas tu bila tengok rupanya isteri dia tengah mandi. Lepas tu si Azmi ni pun dia buka lah pintu bilik, dia nak pergi ke dapur. Tiba-tiba dia terkedur sebab Lenny berbaring tidur dekat depan kamar tidur dia. So Azmi ni dia macam pelik lah, kenapa pula patung Lenny ni boleh ada dekat depan ni? Bukankah awal pagi tadi dia dah alihkan patung Lenny tu duduk dekat sofa kan? So lepas je isteri kepada Azmi ni settle mandi apa semua, so Azmi ni tanyalah wife dia, awak ada letak patung Lenny ni dekat depan bilik kita ke? Lepas tu isteri dia cakap, tak adalah, lagipun saya ni belum keluar bilik lagi, lepas je bangun tidur saya terus pergi mandi. Kenapa abang? Lepas tu si Azmi ni dia cakap, tak apa, saja je dia tanya. Dia memang tak bercadang lah untuk memanjangkan hal ni. Dia cuma biarkan sahaja segala misteri yang terjadi dekat dia ni berlalu macam tu je. Selepas daripada 1 bulan, ada satu kejadian yang berlaku pada waktu malam. Malam tu dia dengan wife dia memang tidur awal lah, lebih kurang dalam pukul 11 macam tu. Anak-anak dia ada yang dah tidur dan ada yang belum tidur. Okay, untuk pengetahuan semua, anak kepada Azmi ni ada 6 orang tau. So belum sempat si Azmi ni betul-betul lelapkan mata, tiba-tiba dia dikejutkan dengan bunyi riuh rendah dekat luar daripada bilik dia tau. Dengar macam berdentar-berdentum. Senang cakap memang bunyi yang sangat kecoh lah dalam rumah. So Azmi dia cakap sebenarnya dia dah biasa dengan bunyi-bunyi kekecohan, keriuhan dalam rumah dia sebab ialah anak dia kan ramai. So benda tu ialah benda yang normal. Jadi esoknya tu Azmi ni dia tanyalah dekat anak-anak dia, apa yang bunyi bising-bising kecoh-kecoh sangat malam tadi tu kan. Lepas tu tiba-tiba si Fik ni bersuara, malam tadi pukul 12 macam tu kita orang nampak Lenny tu hidup tau. Lepas tu isteri si Azmi ni cakap, Lenny hidup? Dengan nada yang macam nak ketawa pun nak ketawa, macam sini sikit lah kan, biasalah budak-budak. Lepas tu si Fahmi ni pula tambah, ya Lenny hidup, dia menari-nari dekat depan TV. Lepas tu si Azmi ni terus tanya, habis tu apa yang kamu buat? Waktu tu jugalah Azmi ni dia baru terfikir tentang peristiwa misteri yang menimpa diri dia sejak beberapa bulan yang lepas. Lepas tu anak dia ni jawab lah, nak buat apa lagi, kita orang larilah masuk dalam bilik.
So no wonder lah malam tu si Azmi ni dia terdengar bunyi bising tau dekat dalam bilik anak-anak dia tu. Rupa-rupanya anak-anak dia ni lari bergegas masuk dalam bilik lepas menyaksikan apa yang diorang nampak berkaitan dengan patung Leni tu. Azmi pun hanya mendiamkan diri sebab dia fikir kalaulah dia cerita kejadian yang berlaku dekat dia, agak-agaknya satu rumah tu tak boleh tidur. Okey, seterusnya kita pergi kepada kemuncak kepada cerita ni. Okey, kisah ni agak panjang ya. Dan disebabkan kejadian ni lah yang telah meninggalkan peristiwa hitam dan juga trauma yang agak teruk dalam diri Azmi. Jadi kejadian ni berlaku pada bulan Disember pada waktu petang. Azmi cakap ada satu hari ni dia memang tak ada mood tau. Biasalah kan masalah kerja. Adalah beberapa kejadian yang berlaku dekat pejabat yang menyebabkan dia tak ada mood hari tu. So bila dia sampai rumah dalam keadaan panas, cuaca yang sangat hangat waktu tu, tiba-tiba dia terpaksa menyaksikan pergaduhan di antara dua orang anak dia yang tengah berebutkan patung si Leni tu. Lepas tu Azmi dalam keadaan yang sangat serabut ni, dia terus macam stop atau babah hancurkan patung tu. Dia memang tengah marah lah. Tapi dua beranak ni diorang tak hiraukan tau herdikkan si ayah diorang ni. Diorang terus menerus berebut lah, aku nak, engkau nak, aku nak berebut. Okay. Lepas tu Azmi ni apa lagi, dia rampas anak patung tu, terus dia lempar dekat lantai. Berkecai tau, dia punya kepala, tangan dengan kaki memang semua dah terlerai. Lepas tu tak cukup dengan tu, lagi sekali dia angkat patung tu, dia lemparkan lagi sekali, habis berkecai, bersepai habis terkena dinding rumah dia. Walaupun banyak yang dah musnah, tapi mata patung tu masih lagi terbuka dan tertancap dekat kepala dia yang dah terluka teruk. Lepas tu Azmi tu tambah lagi, jangan sambung balik patung ni. Kira dia macam bagi amaran lah dekat anak dia tu, kalau ada yang cuba sambung balik, aku bakar nak patung ni. Macam tu dia cakap. So malam tu Azmi ni dia terjaga sebab dia rasa panas tau tiba-tiba. Lepas tu dia pun buka mata dan dia tengok bilik dia lampu tak menyala dan aircon pun tak berfungsi. Dan bila dia tengok lampu dekat luar rumah dia pun tak menyala juga. So dia fikir macam alamak, blackout ke? So Azmi ni pun dia keluar daripada bilik sebab dia nak periksa suis utama. Tiba-tiba hidung Azmi ni dia menangkap satu bau hanyut yang sangat kuat tau. Dan bila dia mendongak tengok dekat atas siling dia, alangkah terkejutnya dia bila dia tengok asap berkepu-kepu dah keluar daripada atas siling rumah dia. Tiba-tiba hidung Azmi ni dia menangkap satu bau hanyut yang sangat kuat. Dan bila dia mendongak tengok dekat atas siling dia, alangkah terkejutnya dia bila dia tengok asap berkepu-kepu dah keluar daripada atas siling rumah dia. So memang dekat atas memang dah bunyi pelik, bunyi macam ada kebakaran yang berlaku. Lepas tu apa lagi, si Azmi ni pun dia menjerit lah, rumah terbakar, ambil barang-barang, keluar semua, keluar dari rumah. So dia pun cepat-cepatlah gerak anak dia semua untuk keluar daripada rumah tu. Lepas tu dia pun cuba untuk selamatkan anak-anak dia lah. Dia masuk dekat dalam bilik tidur anak dia tu. Lepas tu dia kejutkan anak dia untuk keluar sekali. Api ni memang merebak sangat cepat tau. Dengan sekelip mata je, runtuhan kecil kedengaran dari atas bumbung. So bila isteri dengan anak-anak dia semua dah keluar, si Azmi ni dia menangkap satu pemandangan dekat depan dinding rumah dia tau. Kepala Leni terbaring dekat atas lantai seolah-olah sedang tersenyum melihat keadaan Azmi. So dalam keadaan yang panik ni memang dia cari semua benda tak jumpa tau, termasuklah dengan kunci kereta. Dia memang hampir-hampir nak tolak je tau kereta dia waktu tu. Nasib baiklah isteri dia ni dah jumpa kunci kereta. So dengan bantuan jiran-jiran so dapatlah juga diselamatkan benda-benda yang patut kan. Tapi tak semualah dia cakap. Bila semua ahli keluarga dia dah ada dekat luar rumah, tiba-tiba salah seorang anak Azmi ni ditanya, "Bah, mana Abang Mi?" Ya Allah, waktu tu barulah Azmi tersedar yang dia tertinggal salah seorang anak dia dekat dalam rumah. Dia masuk juga dekat dalam rumah yang tengah dijilat dengan api tu tau. Beberapa jiran diorang ni memang dah halang dah sebenarnya Azmi ni daripada masuk sebab ni lah boleh membahayakan nyawa. Sebelum dia masuk, dia sempat untuk pesan dekat isteri dia ni kalau jadi apa-apa dia minta isteri dia untuk jaga anak-anak dia semua. Memang waktu tu satu situasi yang sangat sedih. Buat macam mana pun pegangan orang-orang kampung, orang jiran-jiran semua, dia berjaya juga untuk tewaskan pegangan tu dan akhirnya masuk ke dalam rumah untuk selamatkan anak dia.
So dengan lafaz bismillah, dia pun redah masuk ke dalam rumah tu, cuba menyelamatkan anak dia dekat dalam bilik. Tengok masuk je dalam bilik, dia tengok anak dia terpinga-pinga tau, dengan muka yang pucat, seolah-olah tak memahami apa yang dah berlaku sebenarnya. Cepat-cepat menggendong anak dia keluar daripada rumah tu, dan alhamdulillah kedua-dua mereka selamat. Menurut Azmi lagi, kejadian kebakaran yang berlaku dekat rumah dia pun menyebabkan satu kerugian yang sangat besar sebenarnya pada keluarga Azmi. Boleh dikatakan selepas daripada kebakaran tu, dia dengan keluarga dia ni memang tinggal selai sepinggang lah. Kebakaran tu membawa kesan yang sangat mendalam lah dalam kehidupan Azmi. Dan yang paling penting sekali, dia tak boleh tahu tengok kalau dekat televisyen ada memaparkan tentang kebakaran. Peristiwa tu akan bermain-main dekat dalam ingatan dia. Senang cakap, Azmi ni memang dah agak trauma dengan perkara tersebut. Esoknya tu, lepas kebakaran semua dah reda, dia kembali untuk melihat keadaan sisa baki rumah yang tinggal lah. Dan waktu tu dia baru teringat tentang patung Leni tu. Dia cuba untuk carilah serpihan ke apa kan, tapi malangnya memang tak jumpa. Dan Azmi ni fikir Leni tu sebenarnya adalah satu patung yang diperbuat daripada plastik. So tak mustahil lah sekiranya patung Leni tu dah pun dihancurkan bersama-sama dengan kebakaran yang melanda rumah dia. Jadi setakat itu saja cerita yang diceritakan oleh Azmi. Sedih pun ada juga, seram pun ada juga. So adakah semua benda ni ada kaitan dengan Leni? Wallahualam. Sejauh mana kesahihan cerita ni, tak ada siapa pun yang boleh ceritakan. So kalau korang nak percaya, korang boleh percaya. Kalau korang tak nak percaya, macam biasa korang anggap sahaja cerita ni sebagai satu hiburan. So setakat itu sahaja Akak Pur dah bercerita untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi singgah tonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan juga turn on notification. Kita jumpa lagi dengan video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.